Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halakum? Semua belajar Ustaz kelas 6 Osman. Okey, pada hari ini kita akan belajar. Okey, sebelum kita belajar, sebelum kita belajar ilmu bab puasa ni, insya-Allah kita sama-sama, marilah kita sama-sama baca doa penerang hati dan doa belajar dulu insya-Allah. Ikut sama-sama dengan Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Kita masuk lagi dalam bab puasa. Dalam bab puasa, as-saumu. Okey, baik. Sebelum ni kita ada belajar tentang puasa yang wajib, puasa yang sunat. Sekarang ni, hari ni pula kita nak belajar tentang puasa yang makruh dengan puasa yang haram. Okey, kita masuk dulu tentang puasa yang makruh. As-saumu makruhun. Puasa yang makruh. Puasa dah tahu kan, as-saumu tu kita dah tahu. Puasa. Makruh tu apa? Makruh ni perkara yang kalau kita tinggalkan, kita mendapat pahala. Kalau kita buat perkara yang makruh, tidak dapat apa-apa. Tu maksud makruh sebenarnya. Kalau kita buat, kita tak dapat apa-apa. Kalau kita tinggalkan, kalau kita tak buat perkara yang makruh, kita mendapat pahala. Kita akan mendapat pahala. Okey. Puasa yang makruh yang pertama, ifradu yaumi al-jumu'ati bisawmi. Dikata siapa yang berpuasa pada hari Jumaat. Yang kedua pun sama, ifradu yaumi al-ahad bisawmi. Dia kata pun sama, siapa yang puasa pada hari Ahad. Yang ketiga pun sama, ifradu yaumi sabti bisawmi. Dia kata siapa yang berpuasa pada hari Sabtu. 3 hari ni. 3 hari ni, Jumaat, Sabtu, Ahad. Sesiapa yang berpuasa 3 hari ni hanya tunggal. Tiba-tiba dalam seminggu tu kamu tak puasa, tiba sampai hari Ahad, kamu nak berpuasa, tiba-tiba puasa sunat. Puasa sunat saja, tiba-tiba nak puasa sunat saja, tak boleh, makruh. Ataupun seminggu tu tak ada apa-apa, puasa Isnin Khamis kamu tak puasa, tiba sampai hari Sabtu kamu nak puasa sunat. Bukan puasa wajib, bukan puasa apa-apa, puasa sunat saja je. Puasa saja je, kamu nak puasa sunat saja pun tak boleh. Sama, ataupun hari Jumaat pun sama. Situasi dia, kamu tak ada puasa apa-apa, Isnin tu sampai hari Jumaat tu tiba-tiba kamu nak puasa. Hari Jumaat tu tiba terasa nak diet, puasa tiba-tiba hari tu. Tak boleh. Hukum dia makruh. Melainkan kalau hari Jumaat tu, ataupun tak salah, antara 3 hari ni jatuh pada hari Arafah ke, kamu nak puasa qada ke, atau nak puasa kafarah ke, nak puasa nazar ke, tu boleh. Tu tak ada apa masalah. Tu ada sebab dia. Ada sebab dia. Contoh puasa Arafah, tu puasa yang afdal. Kita buat puasa yang sunat yang kita kena buat. Puasa sunat yang afdal kita buat, yang tu tak apa. Yang tu tidak mengapa kita buat. Ataupun kita nak puasa qada. Hari Isnin dah nak start puasa Ramadan contoh. Tinggal lagi kita hari ni hari Jumaat contohnya, hari Isnin minggu depan tu dah nak bermula puasa Ramadan. Tinggal lagi 2 hari je lagi, Sabtu dan Ahad. Kita tak habis lagi puasa ganti. Boleh puasa ganti waktu tu, tak dikira makruh. Puasa ganti wajib kita
dalam kategori puasa yang wajib untuk kita gantikan semula, sebab puasa yang kita tertinggal tahun-tahun yang lepas. Yang tu wajib. Tu tidak mengapa. Sebab hukum puasa tu tadi, hukum puasa tu tadi adalah wajib. Tidak ada waktu, maknanya tidak ada waktu yang menghalang untuk kita berpuasa wajib tersebut. Puasa ganti, puasa nazar ke, puasa kafarah ke. Tu adalah perkara ataupun puasa-puasa yang wajib. Ataupun yang keempat, puasa sepanjang tahun sehingga hilangnya hak yang sunat baginya. Dia puasa, dia betapa bagus tak bagusnya dia nak puasa setahun. Dia tak nak langsung makan minum pada siang hari. Dia nak berpuasa saja sehingga dia meninggalkan puasa-puasa yang sunat, yang afdal. Dia tinggalkan. Tu pun dikira makruh puasa sepanjang tahun. Dia tinggalkan puasa Arafah, dia tinggal puasa 6, dia tinggalkan. Dia ambil puasa sunat yang biasa-biasa je sepanjang tahun dia puasa. Tu pun makruh hukum dia. Okey, tu ada 4 jenis ada 4 contoh puasa yang makruh. Okey, kita masuk pula pada puasa yang haram. Keadaan puasa bila kita buat tu menjadi haram. As-saumu, puasa. Haramun, haram. Haram ni apa dia? Haram ni kalau kita buat dapat dosa. Kalau kita buat perkara yang haram ni, kita akan mendapat dosa. Sekiranya kalau kita tinggalkan perkara yang haram, kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita buat perkara yang haram, mendapat dosa. Kalau kita tinggalkan perkara yang haram, kita mendapat pahala. Contoh, kita dah tahu kan, kalau mencuri perkara yang haram, perkara yang boleh mendapatkan dosa kalau kita buat. Kalau kita lakukan mencuri, kita boleh mendapat dosa. Tetapi kalau kita tak mencuri, ni barang kawan atas meja ni, nak curi ke tak nak ambil, tak nak, kalau ambil dosa, kalau tak ambil, kalau kita tak ambil barang tu, kita mendapat pahala. Sebab kita mengelakkan diri daripada membuat perkara-perkara yang haram. Okey, sekarang ni kita dalam bab puasa yang haram. Kalau kita lakukan juga puasa ni tersebut, maka haram hukumnya. Kita dapat dosa pula. Sedangkan puasa ni benda yang baik, perkara yang baik. Tetapi bila kita lakukan pada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, maka puasa itu menjadi haram. Tak dapat apa-apa. Bukan kita tak dapat pahala, bahkan kita dapat dosa pula. Okey, ada tempat-tempat yang menjadikan puasa itu haram. Yang pertama, saumu ayyami at-tasyrik salasah. Dia kata puasa pada hari-hari tasyrik. Iaitu hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ni waktu-waktu yang diharamkan puasa, iaitu pada hari tasyrik. Pada hari tasyrik ni waktu bila? Pada waktu orang mengerjakan haji lah. Contoh dia, kamu ingat tak puasa hari raya Aidil-Adha? Hari raya Aidil-Adha ni dia berlaku pada 10 Zulhijjah. Hari raya Adha ni berlaku pada 10 Zulhijjah. 3 hari selepas 10 tu bermula 11, 12, 13 haram kita berpuasa. Mana kalau kita lakukan puasa juga pada ketiga itu, kita berdosa. Ingat tak, raya Aidil-Adha ni kita buat apa? Kita biasanya hari Adha ni kita menyembelih binatang. Tasyrik ni apa makna dia? Tasyrik ni makna dia hari yang kita makan-makan. Hari yang kita makan-makan. Jadi hari yang kita makan-makan tak boleh puasa lah. Kita kena makan. Kan? Dia berlaku selepas hari raya pertama hari raya Aidil-Adha. Tu hari raya tasyrik ya. Hari makan-makan. Maka kita tidak boleh puasa. Hari makan-makan ni ada 3 hari. 11, 12, 13 Zulhijjah. Zulhijjah tau. 11, 12, 13 Zulhijjah. Bukan setiap bulan. Dia hanya bulan Islam dalam bulan Zulhijjah sahaja. Hari tasyrik.
Yang kedua pula, saumu yaumi asyaki. Puasa hari syak. Puasa hari syak ni hanya ada satu hari sahaja pada bulan Syakban, pada penghujung bulan Syakban. Hari yang terakhir bulan Syakban iaitu 30 Syakban. Lepas Syakban apa? Ramadan. Kenapa dinamakan syak? Kerana kita ragu-ragu sama ada hari tu dah masuknya bulan Ramadan ataupun belum. Kita ragu-ragu. Syak ni mana dia ragu-ragu. Kita ragu-ragu sama ada kita waktu tu kita tengah teropong nak bulan. Sama ada telah jatuhnya Ramadan ataupun belum. Jadi waktu satu hari tu kita syak. Kita tak pasti sama ada dah masuk Ramadan ataupun belum. Jadi bila waktu tu jadi syak, jadi kita diharamkan untuk berpuasa. Tak boleh puasa lah. Maknanya 29 tu boleh puasa. Masuk je 30 Syakban tu tak boleh puasa dah. Sebab kita takut dah masuk satu Ramadan. Lepas Syakban kan Ramadan kan. Lepas Syakban Ramadan itu barulah Syawal. Tu waktu syak, bila bertemunya waktu hari syak ni tidak boleh berpuasa. Hari syak ni satu hari saja. 30 Syakban. Okey. Yang ketiga, saumu yaumi Aidil Fitri wa Aidi Adha. Ni hari pertama, puasa hari pertama pada hari raya Aidil Fitri dengan puasa yang pertama pada hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Fitri lepas kita menyambut puasa Ramadan 30 hari, kita menyambut 1 Syawal. 1 Syawal tu merupakan hari raya kita, hari kemenangan kita. Kita telah sempurnakan tugasan Allah SWT iaitu berpuasa dalam bulan Ramadan, puasa yang wajib. Jadi bila kita dah melakukan tugasan Allah tu, Allah memberi kita hadiah dengan merupakan hari raya, sambutan hari raya. Jadi bila berlakon 1 Syawal, kita diharamkan berpuasa. Kita tak boleh puasa, kita kena makan. Kita kena makan, kita kena berjumpa sanak saudara, kita kena makan dengan sahabat-sahabat, kita kena makan dengan kawan-kawan, kita kena makan dengan adik-beradik, dengan ibu ayah, semua kita kena makan. Kita kena makan bersama-sama dengan mereka. Sebenarnya sebab kita nak menyambut kegembiraan sempena kita telah menjalankan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu berpuasa pada bulan Ramadan selama 30 hari. Tu satu hari saja. Hari raya pertama tu saja. 1 Syawal tu saja yang kita diharamkan. Lepas hari raya kedua dah boleh puasa balik dah. Dah boleh start dah puasa 6 selepas tu kita dah boleh mulakan dah. Hanyalah 1 hari ataupun 1 Syawal saja yang kita tak boleh berpuasa. 2 Syawal dah boleh. Untuk hari raya Adha pun sama. Hari raya Adha ni jatuh pada 10 Zulhijjah. Maka 10 Zulhijjah tu saja kita diharamkan berpuasa. Lepas tu kan Ustaz cakap tadi 10 Zulhijjah masuk pula hari Tasyrik. Sebab kenapa hari raya Adha ni kita buat potong-potong, buat sembelih ke binatang al-an'am, kan, kita buat penyembelihan. Jadi hari ni hari raya, kita nyambutkan hari raya Adha. Masuk pula hari syak. Hari syak pun Ustaz cakap tadi apa? Hari syak selama 3 hari tak boleh berpuasa lagi. Jadi untuk kita gabungkan 10, 11, 12, 13 ni, maka 4 hari kita tak boleh berpuasa. Kalau kita puasa juga haram hukum dia. Kenapa? Hari syak ni hari untuk kita makan-makan. Dia bergabung dengan hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah dah tak boleh berpuasa. Kita kena menyambut hari raya Aidil Adha. Masuk pula hari syak pun kita tak boleh berpuasa. Hari syak ni 3 hari Allah bagi tempoh. 11, 12, 13. 11, 12, 13 kita tak boleh puasa. Masuk 14 kita boleh berpuasa semula. Okey, tu dia, boleh faham tu 3 perkara ni, 3 contoh ni puasa yang haram kita lakukan. Kalau kita lakukan juga kita mendapat dosa. Ingat puasa syak, puasa tasyrik, puasa syak, ni tasyrik kan? Tasyrik. Puasa tasyrik. 10 Zulhijjah
Lepas tu sambung pula 11, 12, 13 hari tasyrik. Bukan syak tasyrik, syak yang ni. Syak yang ini. Syak hari syak ni ada satu hari saja. 30 iaitu 30 Sya'ban. Kalau tasyrik ada 3 hari, 11, 12, 13. Lepas tu hari pertama 1 Syawal. Bulan pertama 1 Syawal tu hari raya Aidilfitri tu tak boleh. Lepas tu 10 Zulhijjah tu hari pertama hari raya Aidil Adha pun tak boleh, haram hukum dia. Okey, puasa yang haram kita lakukan. Kalau kita lakukan juga mendapat dosa. Kalau kita tinggalkan, kita akan mendapat pahala insya-Allah. Okey, seterusnya kita masuk pula bab as-saumu Ramadana. Puasa apa ni? Puasa yang wajib kita lakukan, iaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita lakukan hanyalah setahun sekali. Kita lakukan dia setahun sekali. 1 tahun ada 12 bulan. Mana setahun sekali ada 1 bulan iaitu bulan yang dinamakan bulan Ramadan. Waktu itulah kita diwajibkan berpuasa. Tidak kira lelaki dan perempuan. Asalkan cukup syarat-syarat dia, kita wajib berpuasa. Okey, ni dalil dia. Dalil dia yang mengatakan kita wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, tu dia ni dalil dia. Nanti baca sendirilah. InsyaAllah ni terjemahan dalam bahasa, dalam tulisan Jawi, dalam bahasa Melayu lah, dalam tulisan Jawi. Okey, ni dalil Al-Quran insyaAllah. Okey, kita masuk pula bahagian rukun puasa. Arkanu as-sawmi, rukun puasa. Setiap ibadah ni kita ada rukun dan syarat dia. Ada tata tertib dia untuk kita kerjakan. Termasuklah bab puasa pun kita ada syarat dan rukun dia. Okey, sekarang ni kita belajar dulu tentang rukun puasa. Rukun arkanu as-sawmi isnani. Dia kata rukun puasa ada 2 sahaja. Rukun puasa ada 2 sahaja. Yang pertama an-niyatu. Ni mesti wajib lah. Kita kena berniat. Kita nak buat apa-apa mesti memerlukan niat. Begitu jugalah dengan puasa. Sebelum kita nak melakukan ibadah, apa-apa ibadah sekalipun, kita memerlukan niat. Jadi puasa pun tak ketinggalan. Maknanya sekiranya kita nak lakukan puasa, kita kena ada niat dia. Ada niat yang khusus. Bukan niat saja je. Niat puasa sunat biasa. Bukan. Dia ada niat yang khusus. Kalau bulan Ramadan, mana puasa niat dia? Niat puasa Ramadan lah. Puasa wajib Ramadan. Tu niat lah. Yang pertama, niat. Yang kedua, imsaku an al-mufattarati min tulu'i al-fajri ila ghurubi asyamsi. Dia kata rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua dia kata menahan diri. Imsaku an al-mufattarati. Dia kata menahan diri daripada makan dan minum. Ataupun berbuka puasa dari tulu'i fajar, daripada terbitnya fajar ila sehingga ghurubi syamsi, sehingga terbenamnya matahari. Kita kena menahan diri daripada berbuka puasa bermula daripada tulu'i fajar. Tulu'i fajar ni terbitnya fajar. Bukan terbitnya matahari, terbitnya fajar. Terbitnya fajar ni bila? Masuknya waktu subuh. Bila masuknya waktu subuh, kita dah bermula daripada situ kita berpuasa. Contohnya kita berpuasa subuh masuk pukul 6. Senang. Subuh masuk pukul 6. Kita bermulanya kita berpuasa pukul 6 tepat. Pukul 6 tepat. Masuk subuh pukul 6 tepat. Masuk waktu subuh pukul 6 tepat. 6 tepat. Tepat je jawapannya, kena pukul 12 masuk subuh. Jadi bermula je jam tu tepat tengah pukul 6, kita dah start berpuasa. Tak boleh makan minum dah. Kalau kita langgar walaupun seminit, walaupun sesaat, batal puasa kita. Kita
Tengah makan, tiba dah masuk waktu dah. Dah azan dah. Masuk waktu. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita dalam 1 minit kita telan ayam, telan nasi, telan air. Maka batal puasa kita. Sebab apa? Sebab kita dah melanggari waktu batas-batas puasa. Kita dah langgar waktu dia. Kita dah lebihkan, kita dah melebihi waktu dia. Allah kata start masuk subuh, start berpuasa. Tapi kita lajakkan sikit. Tak apalah. Kita lajak sikit 1 minit. Tak boleh, batal puasa. Bermulanya tulu'ul fajar, masuknya subuh, ila ghurubis syamsi, terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari iaitu masuknya waktu maghrib. Kan matahari turun kan. Kita nampak kan kalau hari tu ada matahari, kita tengok matahari tu turun kan. Bukan tengah hari kan tengok matahari tegak atas kepala kita kan. Bila dah nak petang dia turun. Bila dah nak maghrib dia lagi turun sampai kalau kita duduk ujung kita nampak kita nampak kepala macam kepala je yang cahaya keluar tu je kan. Maknanya matahari dah nak terbenam. Bila matahari dah nak hampir terbenam, langit pun nampak kemerah-merahannya, maknanya sudah masuk waktu maghrib. Bila masuknya waktu maghrib, kita kena buka puasa. Kita kena buka puasa. Jangan tangguh-tangguh lagi dah. Contohnya masuknya maghrib pukul 7. Masuk je tap, jangan panjang, kena pukul 7, kena buka puasa terus. Kena buka puasa terus. Jangan tangguh-tangguh. Jangan terawal pula. Masuk maghrib pukul 7, 6.59 kita dah makan. Kita dah makan, dah minum. Batal puasa kita juga. Sebab kenapa? Tak masuk lagi waktu maghrib, kita dah makan. Batal juga puasa kita. Kena ngam-ngam. Lebih tak apa, jangan kurang. Lebih tak apa, kita buka puasa. Contohnya kita buka puasa, kita was-was. Kita jauh daripada tak dengar azan ataupun kita kurang teknologi. Jadi kita lebihkan, tak apa, dibolehkan. Tapi kalau kita kurangkan, masuk maghrib pukul 7, kita pukul 6.54, 6.58, 6.59 kita dah makan. Batal puasa kita. Lebih tak apa, jangan kurang. Macam tu. Dia kena ngam. Dia kena ngam-ngam. Lebih tak apa, kurang tak boleh. Itulah tempoh kita kena berpuasa. Tempoh waktu yang kita diwajibkan berpuasa, yang dinamakan dengan berpuasa. Masuknya waktu subuh iaitu tulu'ul fajar sehingga masuknya waktu maghrib iaitu ghurubis syams, iaitu tenggelamnya matahari. Tu rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Yang kedua, menahan diri daripada makan minum ataupun perkara yang boleh membatalkan puasa, perkara yang boleh berbuka puasa ataupun perkara yang boleh membatalkan puasa daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Tu dia rukun puasa. Ni contoh niat dia. Sekarang ni kita dalam konteks tajuk kita puasa Ramadan. Inilah niat puasa Ramadan. Yang atas ni kan dia ada, kan Ustaz cakap tadi kan, dia memerlukan niat yang khusus sebab kita nak puasa Ramadan. Dia memerlukan niat yang khusus. Jadi inilah khusus niat untuk puasa Ramadan, iaitu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ni terjemahan dia. Sahaja aku berpuasa pada esok hari disebabkan menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tu dia niat yang khusus buat puasa Ramadan. Tak boleh niat kat bulan-bulan lain, tak boleh. Dia khusus untuk bulan Ramadan saja, untuk kita lakukan puasa Ramadan sahaja. Niat ni. Okey, niat dia. Nanti hafal kita. InsyaAllah tahun ni kita akan berpuasa pada bulan 4. Bulan 4, dalam bulan 4 kita dah masuk 1 Ramadan. InsyaAllah. InsyaAllah. Ni niat ni kita dah kena standby lah. Kena niat ni niat dia. Kita kena hafal. Nanti kita niatkan sama-sama insyaAllah. Okey. Kita masuk lagi dalam bab niat lagi. Ni
perbezaan farku pula. Perbezaan antara niat puasa fardu dengan niat puasa sunat. Niyatu saumi an-nafli. Niat puasa sunat dengan niyatu saumi al-fardi. Niat ni bagi pada dua, niat yang fardu, niat yang sunat. Yang pertama kita tengok dulu bahagian niat puasa fardu. Macam mana keadaan kita nak berniatkan dalam puasa dalam puasa yang fardu? Apa yang kita perlu tahu? Tentang tata cara niat untuk puasa yang fardu. Okey. Yang pertama, yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'i fajar fajibu at-tab'id. Dia kata apa? Maksudnya waktu dari ghurubi syamsi. Terbenamnya matahari. Maksudnya waktu daripada terbenamnya matahari sehingga tulu'i fajar, sehingga terbitnya fajar. Ni tempoh kita nak niat ni. Yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'i fajar. Tempoh niat ni dia ada tempoh dia. Bukan boleh sesuka hati je. Dalam puasa ni kita tak boleh sesuka hatinya kita nak berniat bila-bila. Tak ada tempoh dia. Tempoh dia masuknya maghrib tu kita dah boleh start. Kita dah boleh start mula untuk niat. Sehinggalah sebelum masuknya subuh. Sebelum masuknya waktu subuh. Sehingga tulu'i fajar. Sehingga sebelum masuk subuh tu tempoh itulah kita kena berniat. Selepas maghrib sehingga sebelum masuknya waktu subuh, sehingga terbitnya fajar. Tu waktu yang kita kena berniat. Waktu lain tak boleh. Waktu siang tak boleh. Sebab siang kita dah nak jalankan tugasan kita. Tugasan berpuasa tu. Kita berniat mestilah sebelum. Bukan niat selepas ataupun semasa. Kita kena niat sebelum. Untuk yang fardu. Okey. Fardu kita kena niat sebelum. Waktu tempoh dia lama. Maghrib sampai subuh. Tu tempoh dia waktu malam tu. Daripada malam tu. Tak sempat nak niatkan. InsyaAllah. Untuk fardu, kena niat waktu tu lah tempat niat dia. Okey. Yang bawah dia pula ni. Yang bawah dia ni. Yajibu ta'yinu kamaradana au kafarati au nazrin au qada. Dia kata yajibu at-ta'yin. Dia kata kita kena tetapkan niat puasa tersebut. Jangan kita ragu-ragu. Kita nak puasa apa ni? Nak puasa apa? Kita tak boleh nak ragu-ragu. Kita kena tetapkan niat kita nak puasa apa. Sama ada kita nak puasa Ramadan ke. Kalau bulan Ramadan tu memang kita dah kena wajib lah puasa Ramadan tu. Memang dah kena sebut dah. Ramadan tu kena sebut. Kita kena kita kena niat puasa Ramadan. Jangan pula dalam bulan Ramadan tiba-tiba kita nak niat puasa kafarah ataupun niat puasa sunat lain. Puasa hari Isnin, tiba bulan Ramadan ada kena hari Isnin, kita nak puasa sunat hari Isnin. Tak sah puasa kita. Sebab dalam bulan Ramadan tu hanyalah untuk puasa Ramadan saja. Jadi kita kena tentukan niat tersebut dengan jelas. Kalau kita nak puasa Ramadan, puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan. Kalau kita nak kalau hari-hari lain kalau kita nak puasa kafarah, kita kena niat puasa kafarah. Kalau kita nak puasa qada, kita kena niatkan puasa qada. Ni dalam konteks niat puasa yang fardu. Dalam konteks niat yang puasa yang fardu, kita kena tetapkan niat kita nak puasa apa. Tak boleh main agak-agak, tak boleh main syak-syak macam tu, main takat muat je tak boleh. Kita kena tentukan sebetul-betulnya niat apa yang kita nak puasa tu. Puasa apa yang kita nak buat tu. Puasa Ramadan ke, puasa kafarah ke, puasa nazar ke, puasa qada ke. Okey, seterusnya. La yajuzu an yajma'a baina shaumi fardaini fi yaumi wahid. Dia kata la yajuzu, tidak boleh baginya
menggabungkan dua puasa wajib dan satu masa. Kita tak boleh. Kita ada puasa qada. Kita ada tinggal puasa itu, jadi kita kena qada lah kan. Kita ada tertunggak, kita kena puasa qada dengan puasa kafarah contohlah. Ataupun kita ada tertinggal puasa yang terdahulu. Puasa tahun lepas, kita tak berpuasa. Kita lepas kita ada tertinggal 2 puasa Ramadan. Bila masuk Ramadan, kita nak sekalikan terus. Aku nak puasa Ramadan tahun ni berserta dengan qada puasa Ramadan yang tahun lepas. Kerana Allah Ta'ala tak sah puasa tersebut. Kerana kita menggabungkan antara dua puasa yang wajib. Tak boleh. Puasa wajib sama wajib tak boleh. Ataupun kita ada puasa nazar, kita ada tertunggak puasa nazar. Puasa nazar. Jadi pada bulan Ramadan kita niatkan sekali. Saja aku puasa Ramadan pada tahun ini berserta dengan puasa nazar kerana Allah Ta'ala, maka tak sahlah puasa tersebut. Sebab apa? Sebab puasa yang fardu, puasa yang wajib tidak boleh digabungkan menjadi satu. Tidak boleh gabungkan sekali. Kalau kita ada 3 sekalipun puasa wajib, kita nak gabungkan tak boleh. Dia kena buat satu. Satu per satu. Kita kena habiskan dulu puasa kafarah, lepas tu barulah kita boleh buat puasa nazar. Kita habiskan puasa nazar, barulah kita boleh buat qada. Kena buat satu-satu. Okey, tu dalam konteks niat puasa yang fardu. Kita tengok pula niat puasa yang nafil. Puasa sunat. Yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi wa yastamiru ila. Ini ila. Wa yastamiru ila az-zawali fala yajibu at-tabid. Dia kata apa? Siapa sama? Waktu puasa sunat pun sama. Niat puasa sunat pun sama. Maksudnya bermula waktu maghrib sehingga masuknya sebelum masuknya waktu subuh. Waktu tu juga kita kena berniat. Cuma untuk puasa sunat ni kita ada kelonggaran sikit. Contohnya lah, kita malam tu pada waktu malam tu kita tak berniat pun nak puasa sunat. Contoh kita nak puasa sunat Isnin Khamis kita tak berniat pun nak puasa sunat Isnin Khamis ni. Tiba pada waktu pagi tu, tiba-tiba lepas main subuh tu kita terasa hari ni macam nak puasa lah hari ni. Hari ni hari Isnin, kita nak puasa lah. Isnin. Kita berniat waktu tu dan kita terus berpuasa. Boleh. Tetapi dengan syarat kita tidak makan dan minum sebelum tu. Pada bermulanya waktu subuh tu, kalau kita tak makan lagi sehingga waktu kita berniat tu kita belum makan, kita boleh berniat untuk berpuasa dan teruskan berpuasa. Tu berbeza dengan waktu puasa yang wajib. Puasa yang wajib tadi dia syak. Dia syak. Kalau lepas maghrib sampai sebelum subuh, waktu tu saja yang untuk kita, masa untuk kita berniat. Selepas pada tu tak boleh. Kalau untuk sunat dilonggarkan sedikit. Maknanya kalau kita tak berniat untuk puasa sunat, tiba-tiba lepas subuh tu baru kita berniat untuk puasa sunat, yes, kita boleh berniat untuk puasa sunat dan teruskan puasa sunat. Tak boleh makanlah sehingga waktu maghrib. Maksudnya waktu maghrib. Okey, yang kedua. La yajibu at-ta'yin illa in kana as-sawmu muaqqatan ka yaumi Arafah ala muqtamadi. Dia kata apa? Tidak tetap niat puasa melainkan jika ia berlaku puasa yang tersebut seperti puasa Arafah. Niat puasa sunat ni pun tak tetap lah. Mana macam puasa wajib tadi kita kena tetap.
Kita kena tetap niat. Kalau nak puasa Ramadan, puasa Ramadan. Kalau kita nak berpuasa kafarah, kita nak puasa kafarah. Kalau puasa sunat ni kita boleh tukar-tukar. Contoh dia. Kita malam tadi kita niat puasa, kita nak puasa hari Khamis. Tiba-tiba hari Arafah tu jatuh pada hari Isnin pula. Kita berniat malam tu, kita nak berniat untuk puasa sunat hari Isnin. Esok pagi tu baru kita tahu, rupa-rupanya hari Arafah tu jatuh pada hari Isnin tu juga. Tiba kita nak tukar niat. Kita nak ambil puasa sunat Arafah lah. Maka kita boleh terus berniat puasa Arafah dan teruskan berpuasa. Mana kita boleh tukar-tukar niat. Tak ada masalah untuk puasa sunat sahaja. Untuk puasa Ramadan, untuk puasa yang wajib, kita kena tetapkan niat tersebut dan tak boleh tukar-tukar. Kalau dah sampai habis waktu dah tak boleh tukar-tukar dah. Kalau dalam tempoh maghrib dengan sampai sebelum subuh tu, kita boleh tukar lagi waktu tu untuk niat puasa fardu ni boleh. Lepas maghrib tu kita nak puasa, contohnya kita nak puasa kafarah. Esok kita nak puasa kafarah lah. Sampai lepas bangun qiyamul lail tu, nak sahur tu, ada puasa qada ni tak habiskan lagi. Kita nak puasa qada dulu lah. Boleh. Waktu tu boleh lagi untuk tukar niat puasa. Tetapi bila dah masuknya waktu subuh, dah tak boleh tukar lagi lah. Berbeza dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat kita boleh tukar lagi walaupun selepas masuknya waktu subuh. Okey. Yang terakhir, yajuzu yajma'u baina shaumi naflin fa aksaru bin niyatin wahidah. Macam puasa wajib tadi, kena buat satu-satu, betul? Puasa wajib tak boleh gabungkan. Untuk puasa sunat kita boleh gabungkan. Contoh dia kita nak buat contoh dia hari Arafah tu kita jatuh pada hari Isnin. Kita nak gabungkan puasa Arafah dengan puasa sunat hari Arafah dengan puasa sunat hari Isnin. Kita boleh gabungkan dia. Tak ada masalah. Sama ada kita nak niat satu-satu ataupun nak niat dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Kalau niat satu-satu pun kita masih lagi dapat 2 pahala. Contohnya kita berniat hari Arafah tu jatuh pada hari Isnin. Hari Isnin tu juga kita nak puasa hari Isnin. Kita berniat untuk puasa hari Arafah sahaja. Tetapi kita mendapat pahala 2 sekali, iaitu puasa hari Arafah dengan puasa hari sunat hari Isnin. Kita akan dapat 2 sekali. Puasa sunat kita boleh gabungkan niat, kita boleh gabungkan puasa antara puasa sunat dengan puasa sunat, kita boleh gabungkan sekali. Tak ada masalah insya-Allah. Tetapi kalau puasa yang wajib kita tak boleh gabungkan, buat satu persatu. Untuk puasa sunat kita boleh gabungkan sekali niat tersebut dalam satu keadaan, insya-Allah. Okey, itu saja daripada Ustaz untuk kali ini. Untuk sebarang soalan ataupun tidak kefahaman ataupun ragu-ragu ataupun kurang jelas ke apa ke, boleh simpan dulu soalan tu. Nanti kita bertemu dalam kita akan buka sekolah nanti 8 bulan 3, insya-Allah kita sekolah dah mula buka 8 bulan 3 untuk tahap 2 untuk 3, 4, 5, 6. Kita akan bertemu dekat sekolah insya-Allah. Waktu tu dalam kelas face to face kita boleh tanya, kamu semua boleh tanya pada Ustaz apa kemusykilan tentang bab-bab yang kita belajar. InsyaAllah Ustaz akan terang dan kita akan review semula apa perkara yang kita belajar sebelum-sebelum ni waktu PKP tu. InsyaAllah kita akan review balik, insyaAllah. Mudahan kamu faham sebab apa, sebab fiqh ni satu pelajaran yang sangat penting yang kita pakai dia, yang kita guna pakai sehinggalah kita mati. Contohnya bab puasa ni. Bila sudah baligh, kita akan guna pakai sentiasa. Setiap tahun, setiap hari kita akan guna pakai ilmu tersebut. Jadi kita perlu menitik beratkan dan memerlukan kefahaman yang betul ataupun kefahaman yang
baik, ataupun kefahaman yang kita betul-betul faham tentang sesuatu ibadah tersebut. Okey, insya-Allah nanti Ustaz ada bagi lembaran kerja, boleh buatlah. Lembaran kerja tu senang je. Kalau kalau kamu tak tahu, kamu boleh rujuk pada buku teks ataupun nota-nota sebelum-sebelum ni. Kamu boleh buatlah lembaran kerja tersebut. Tu saja daripada Ustaz. Ustaz harap kamu semua boleh tengok video ni, tonton dan buat lembaran kerja dengan baik, insya-Allah. Okey, lembaran kerja tak perlu hantar ke Ustaz. Nanti simpan dulu, nanti buka sekolah 8 bulan 3 nanti, waktu fiqh bawa lembaran kerja tu. Okey, itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.